Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya doakan anda semua di luar sana berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda tutorial pengajaran dan pembelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 4 KBSM. Pelajaran yang ke-6 bertajuk Iktibar daripada Sejarah. Ayuh kita mulakan. Dalam video yang ringkas ini, saya akan memberikan tumpuan kepada isi-isi penting yang sering keluar dalam peperiksaan. Mohon kepada semua pelajar agar memberikan perhatian dan fokus terhadap apa yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Di dalam tajuk ini, kita akan memfokuskan kepada 5 perkara. Yang pertama, latar belakang ayat. Kemudian, intisari ayat. Yang ketiga, sejarah perjuangan para nabi dan penentangan terhadapnya. Yang keempat, faedah mengembara. Dan yang terakhir sekali, pengajaran ayat. Baiklah, kita teruskan kepada petikan ayat surah Al-Hajj ayat 42 hingga 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yukadzibuka, sekiranya mereka mendustakan kamu, faqad kadzabat qablahum, sesungguhnya kaum-kaum yang terdahulu juga telah didustakan. Qaum Nuhin wa 'Adun wa Thamud, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan kaum Samud. Wa qaum Ibrahim wa qaum Lut, dan juga kaum Nabi Ibrahim dan kaum Lut. Wa ashabu Madyan, dan penduduk Madian. Wa kudziba Musa, dan Nabi Musa juga telah didustakan. Fa amlaitu lil kafirin, maka aku memberi tempoh kepada orang kafir itu. Thumma akhadhtuhum, kemudian aku menimpakan mereka dengan azab siksa. Fakaifa kana nakir, dengannya demikian perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha, maka bukan sedikit negeri-negeri yang kami telah binasakan. Wahiya zalimatun, dengan sebab kezaliman penduduknya. Fahiya khawiyatun ala urushiha, lalu runtuh ranaplah bangunan. Wa bi'rin mu'attalatin, dan bukan sedikit pula telaga yang sudah terbiar. Wa qasrin masyid, dan istana yang tersergam telah kosong ditinggalkan. Afalam yasiru fil ardi, oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut mereka menjadi orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami. Au adhanun yasma'una biha, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada mereka. Seterusnya kita lihat kepada latar belakang ayat ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala juga memberi isyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa usaha dakwah baginda akan sentiasa ditentang dan didustai. Justru itu Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memberi peringatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar dan tidak berputus asa, kerana beliau juga akan merasai perkara yang sama seperti rasul-rasul yang terdahulu. Intisari ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala memberi perangsang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar menghadapi tentangan daripada umatnya. Allah SWT juga menemplak sikap orang musyrikin yang menolak dakwah Rasulullah SAW dengan mengambil iktibar dari kesan kemusnahan umat-umat yang terdahulu. Mereka sepatutnya menjelajah ke tempat-tempat yang ditimpa bencana dan menggunakan mata, telinga dan hati mereka untuk insaf dan beriman kepada Allah SWT. Sebaliknya mereka tidak mahu mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan terus berada dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Kita teruskan kepada sejarah perjuangan para nabi dan jenis-jenis balasan yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam.
Kaum Nabi Nuh alaihissalam telah melakukan kesalahan syirik dan menyembah berhala serta menghina Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah turunkan balasan tenggelam dalam banjir besar. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-27, "Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina فإذا جاء أمرنا فارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون." Kaum yang seterusnya adalah kaum Ad, iaitu kaum Nabi Hud alaihissalam. Jenis kesalahan syirik, menyembah berhala dan menghina Nabi. Dan balasan yang ditimpakan terhadap mereka ialah kemarau selama 3 tahun dan ribut yang dahsyat. Ini dibuktikan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Contoh yang ketiga adalah kaum Nabi Saleh ataupun dikenali dengan kaum Thamud. Kesalahan mereka ialah syirik, menyembah berhala serta merancang pembunuhan Nabi. Jenis balasan yang ditimpakan ke atas mereka adalah letusan suara keras yang membinasakan. Ini dibuktikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kanu yunhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadhathumus sayhatu musbihin. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiaminya dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang menggegarkan di waktu pagi. Kaum yang keempat adalah kaum Kaldan, yakni kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesalahannya ialah syirik, menyembah berhala dan berusaha untuk membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jenis balasan yang diturunkan oleh Allah kepada mereka ialah gempa bumi dan runtuhan bangunan. Ini dibuktikan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قد مكر الذين من قبلهم فآتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Kaum yang kelima adalah kaum Nabi Lut alaihissalam, kaum Sadum. Jenis kesalahan mereka adalah syirik, menyembah berhala serta melakukan hubungan sejenis ataupun homoseks. Jenis balasan yang ditimpakan terhadap mereka ialah diterbalikkan bumi dan diturunkan hujan batu. Ini dibuktikan dalam Al-Quran surah Hud ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik. Maka apabila datang, yakni masa perlaksanaan perintah kami jadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, yakni tertimpus segala yang ada di muka buminya, dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Seterusnya kaum Nabi Syuaib, yakni kaum Madian. Jenis kesalahan syirik, menyembah berhala dan menipu dalam timbangan. Balasan yang diturunkan terhadap mereka adalah gempa bumi yang dahsyat. Dibuktikan dalam Al-Quran, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Maksudnya kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Seterusnya kaum Nabi Musa alaihissalam, kesalahan mereka adalah syirik, menyembah berhala dan mengaku diri sebagai Tuhan. Jenis balasan kemarau, ribut, taufan, serangan serangga, air sungai menjadi darah dan karam di Laut Merah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pengajaran. Kita teruskan perbincangan kita
Baiklah, kita terus kepada faedah mengembara di muka bumi. Yang pertama, mengambil iktibar daripada kesan peninggalan sejarah umat-umat yang terdahulu. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Apa yang ada di luar sana, kita ambil dan kita applykan dalam kehidupan kita di Malaysia. Yang ketiga, menjalin persahabatan dan bertukar-tukar maklumat. Yang keempat, melihat dan mempelajari kebudayaan pelbagai bangsa untuk dijadikan pengajaran. Yang kelima, melapangkan fikiran dengan melihat keindahan alam yang sangat hebat ini. Dan yang keenam, melihat kemajuan negara lain dan memberi rangsangan ke arah kemajuan negara sendiri. Alhamdulillah, kita telah selesai membincangkan tajuk iktibar daripada sejarah. Mudah-mudahan ianya banyak memberikan kebaikan dan inspirasi kepada anda semua di luar sana. Sekiranya anda rasakan video ini bermanfaat, sila klik butang like dan subscribe. Dan sekiranya jika ada sebarang soalan ataupun cadangan, sila tuliskan di ruangan komen di bawah ini. Di bawah ini juga saya telah sediakan link muat turun nota dan latihan untuk anda. Kita jumpa lagi insya-Allah pada video-video yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.